Pergi wash hand dulu. Jangan melengas tu. Okay, let's go to chapter 4. So untuk chapter 4 ni dia agak panjang. Dia ada sampai 7 subtopik. Okay, tetapi malangnya chapter 4 ini dia tak ditanya dalam exam nantilah. Okay, because this chapter 4 will be learned, okay, and then will be used for your assignment lah. Okay, individual assignment. Okay, so kena fokus sangat pun nanti kamu risau kamu susah nak jawab untuk assignment. Okay, tapi still kena belajar lah kan. Okay, walaupun tak masuk exam, still kena belajar lah. Okay, and then untuk pengetahuan kamu, chapter 4 ini juga dia related dengan chapter 5 lah. Okay, so that's why kita tak boleh nak suka-suka macam langkau ke ataupun abaikan chapter 4 ini kerana memang dia ada kaitan dengan topik selepas inilah chapter 5. Okay, so harap semua bersedia. Saya akan buka kamera saya lah. Sebab last time tak buka kamera pun. Kamera sikit. Okay, so we start with 4.1 magnetic field. Okay, so untuk magnetic field ni kita ada 3 perkara yang kamu kena tahu. Pertama ialah tentang definition of magnetic field. Second one ialah you have to identify the source of magnetic field. Okay, apakah dia punya punca ataupun dia punya punca kan, source. Yang ketiga ialah sketch the magnetic field line lah. Okay, so kita akan tengok macam mana kamu kena selesaikan 3 perkara ini untuk 4.1. Okay, so apakah dia magnetic field? Okay, what is magnetic field? Okay, that's our definition. Okay, so here magnetic field is defined as a region surrounding a magnet or a conductor carrying current where a magnetic force is experienced lah. Okay, so bila mana kita ada magnet, kamu tahu yang magnet lah kan, kita semua maklum tentang magnet. Okay, magnet ni maksudnya dia ada magnetic field lah kelilingnya. Okay, itu jelas lah. Okay, yang kedua ialah kita ada current carrying conductor. Current carrying conductor lah, bukan conductor carrying current lah. Okay, it's supposed to be current carrying conductor lah. Okay. Okay, dia sepatutnya current carrying macam tu. Conductor. Okay, kalau bekas student tu saya guna akronim ni ialah CCC lah. Sini. Okay, kita ada CCC. Okay, so this one kamu tahu bahawa bila mana kamu ada conductor, conductor maksudnya benda yang mengalirkan elektrik. So whenever you have the conductor and then you let the current flow through the conductor, so surrounding the conductor there is a magnetic field lah. Okay, kalau kamu letakkan current dalam satu conductor. Okay, cumanya bezanya ialah adakah dia kuat atau tidak lah. Okay, that's why kalau kamu pernah tengok kita ada mesin kan ataupun jentera berat tu yang ada boleh tarik magnet daripada dia boleh tarik besi kan. So macam ni boleh tarik, dia boleh lepaskan because of that kind of current carrying conductor lah. Okay, you on the switch and then the current is flowing and then berlakulah jadilah magnetic field around that metal kan, maka dia boleh tarik lah mana-mana metal yang berkaitan lah, yang macam tu. Okay, so when they switch off the current, okay, what happen? Magnetic field is gone, maka the metal will detach from the metal, okay, from kita panggil apa benda tu, lekat tu kan, macam tu. Okay, so field means that region lah, dia lah kawasan di sekelilingnya. Okay, so here we have to know about magnet. Magnet always have 2 poles. Okay, kita ada north and south pole. Ni kamu dah maklum dah, dia maklum. Okay, yang sama-sama pole dia akan repel. Unlike pole will attract lah. Okay,
So untuk yang seterusnya ialah macam mana kamu nak lukis the magnetic field line. Okay, so this one, this 3 point over here shows how to draw the magnetic field line. Okay, yang pertama dia mestilah line yang lurus ataupun boleh jadi dia bengkok lah. Yang penting benda itu mesti berada di sekeliling magnet. Okay, the arrow must be from arrow point away from the north pole and towards south pole. Okay, so this one kita akan tengok macam mana lepas kita nak lukis this magnetic field line. Okay, yang ketiga, okay, ini penting juga. Okay, this magnetic field line cannot be intersect between one another lah. Okay, tak boleh. Okay, and then dia punya strength dia pula kita boleh wakilkan dengan garisan-garisan tersebut lah. So kalau lah benda itu jadi macam apa nama dia rapat-rapat, contohnya rapat-rapat macam ni, rapat-rapat. Kamu nampak kan dia rapat-rapat begitu. Okay, so asalnya ataupun dia punya kan dekat kawasan yang bawah ini. Okay, yang bahan pilihan sini kan rapat-rapat kan. Rapat-rapat ini agak jarak lah. Okay, begitu. Okay, so yang rapat-rapat itu, okay, dia akan mewakili kekuatan medan magnetic field tersebut. Okay, kekuatan medan magnetic field lah. So makin rapat, makin kuat dia punya magnetic fieldnya. Nak apa? Lepas ni ada cerita lepas ni. Okay, so this one also the same, the important thing on how to draw the magnetic field. Okay, so here we will use the dot and cross. Okay, so kamu nampak sini kan, you say that when you use the dot, that means that the magnetic field is out of the page. And when you use cross, it means that it show the magnetic field is into the page. Okay, selalunya kita akan lukis beginilah kan, kalau setelah saya akan lukis, okay, kamu satu region, satu tempat, sistem, okay, so kita lukis begini. Kan, so kamu tahu yang this system, okay, this system yang warna merah ini, it has a magnetic field that pointing into the page. Okay, kalau saya lukis begini kan, kamu nampak yang this region yang merah ini, okay, maka itu ialah magnetic field yang into the page lah. Okay, begitu. Okay, so kalau lah kamu gunakan cross dan juga ada bulatan, okay, and then kalau kamu letakkan contohnya okay, dalam kawasan ini, tiba-tiba lah kamu nampak juga macam ni kan, macam tu. Ada bulat lah, bulatan dari cross. So means that yang bulatan ini mewakili apa dia? Dia ialah satu konduktor lah. Dan cross itu mewakili, apa dia? Kalau itu konduktor kita, maka dia mewakili apa? Mewakili kita punya current. Okay. Yang kemudian current kita lah, bukan magnetic field. Boleh faham So yang luar ini ialah kita punya magnetic field, tetapi yang ini kita punya current. Okay, yang ada cross dan juga bulat macam tu. Okay, kalau dia itu ialah dot dan bulat macam ni, maka dia ialah current yang out of the page. Kalau cross, into the page. Okay, itu untuk magnetic field line. Okay, and how you identify or draw the magnetic field line lah. Okay, sebelum kita teruskan lagi dengan benda lain. Train conductor. Okay, good. Ini betul. Okay, ini betul. Okay, so here we have some of the source of the magnetic field. Kesamlah ada tak banyak pun sebenarnya. Okay, so this source can be can be divided into so this one dia buat, dia punya itu ada dua sahaja. Okay, so here this notes dia bahagikan this magnetic field source kepada dua benda lah, kepada magnet dan juga kepada current carrying conductor, and then dia letakkan pula earth ini di bawah magnet. Okay, okay lah, boleh lah, ada masalah.
Okay, kalau saya akan letakkan magnet is magnet. Okay, sebab Earth ni nak kata magnet pun dia bukanlah magnet pun sebenarnya Earth ni kan. Earth ni bumi lah kan. Okay, dia planet kan. Okay, bukanlah magnet. Okay, kalau magnet ni dia lah macam ni magnet lah. Okay, tak apa. Okay, so kamu faham lah kan yang source tu kita ada apa? Pertama kamu ada bar magnet over here. Kedua kamu ada Earth. Ketiga kamu ada current carrying conductor. Okay, cuma bar magnet and Earth ini dia punya magnetic field-nya akan sentiasa ada lah. Akan sentiasa ada. Okay, melainkan kalau bar magnet tu kalau kamu panaskan, okay, you hit the bar magnet, maka dia punya magnetic field-nya akan boleh kurang lah. Akan boleh hilang. Kalau kita panaskan this bar magnet. Okay, tapi kalau Earth tu memang begitulah dia punya magnetic field-nya. Okay, memang begitulah dia punya magnetic field-nya. Okay, so the interesting about the Earth ialah, okay, sini saya nak beritahu beberapa perkara lah kan. So this one, okay. So apa yang berlaku sebenarnya di sini kan? Okay, in this Earth, kalau kamu tengok sini, okay, dalam gambar rajah ini, okay, so it show that the magnetic field, okay, ataupun the magnetic field in the Earth sebenarnya, bahagian bawah ataupun south pole of the Earth akan mewakili north of the magnetic pole. Boleh nampak sini kan dibagi kepada dua. Kita ada magnetic pole, kita ada geographic pole. Okay, so selalunya kita akan cakap yang bahagian bawah itu sebagai south pole kan, yang bahagian atas sebagai north pole. Okay, so itu ialah kita punya geographic pole lah. Okay, so apa yang kita dah belajar selama ni begitulah kan, itu kita punya geographic pole. Okay, cumanya okay, macam mana kita tentukan this pole sebenarnya, kalau kamu tengok sini kan, okay, sebenarnya our compass, okay, kalau kamu guna kompas kan, okay, so this compass sebenarnya dia akan align dengan Earth magnetic field lah. Okay, di sini kan, so north akan keluar, akan pergi kepada south of the compass. Okay, the north of the compass akan pergi kepada south of the Earth magnetic field. Okay, so that's the one yang quite interesting lah sebenarnya. Okay, so here kamu ada dua benda lah kan, magnetic field dan juga geographic magnetic field ataupun magnetic pole, dan kamu ada juga geographic pole lah di sini. Okay, so this magnetic field, okay, around the Earth sebenarnya dia ada sangat banyak kegunaan sebenarnya. Okay, ada sangat banyak ni lah kan dia punya advantage lah. Okay, so kalau lah this magnetic field one day tiba-tiba hilang ataupun tak ada, maka bumi boleh musnah lah sebenarnya. Okay, because this magnetic field dia banyak kegunaannya, antaranya apa dia? Dia boleh protect Earth from the sun ray. Okay, itu pun antara ni lah, antara kegunaan magnetic field around the Earth. Okay, so this one quite important lah untuk kamu tahu bahawa this magnetic field memang perlu ada dalam bumi kita. Okay, so this left over here dia hanya sekadar tunjuk macam mana this magnetic field is come from the north pole to the south pole, north pole to the south pole lah, begitu. Okay, so this one saya dah fokus sangat sebelah kiri ni. Okay, let's go to the right side over here, current carrying conductor. Okay, so this one, okay, kamu perlu faham tentang when you have the current carrying conductor, so kamu kena tahu dua benda lah. Pertama ialah direction of current. Yang kedua ialah kamu kena tahu ialah direction of magnetic field. Okay, so these two things, okay, you can find ataupun you can determine the direction of current and direction of magnetic field by using the right hand grip rule. Right hand grip rule lah. Okay, di sini. Okay, so for this one nampak sini kan, okay, dibilang sini ialah in order to determine the
current and magnetic field, kita akan anggap yang bahagian thumb ini sebagai kita punya current, bahagian finger sebagai kita punya magnetic field. Okay, so kalau kamu nampak apa yang saya cuba buat dalam kamera ni sekarang ni kan, so let's say this is your wire, this one, nampak kan? Okay, so here is your wire di sini. So let's say the current is flowing in this wire upward ke atas. Boleh ke? Ke atas ya. So kita akan cakap yang okay, thumb of the current, our thumb over here will be the direction of current. So it will be pointing upward macam ni. Ikut arah current ke atas. Boleh. Okay, maka apa yang berlaku sebenarnya, so this the rest of the finger, the rest of our finger over here will be the direction of magnetic field lah. Yang akan menjadi arah ataupun ialah arah kepada medan magnet. Macam mana? Kini ke atas, maka dia akan jadi apa dia? Kamu akan nampak dia punya magnetic field ni ialah begini. Keliling begini lah. So, dia akan jadi begini. Dia akan pergi atas, maka dia akan jadi begini. Okey, dia akan pusing begini. Boleh kan nampak sini kan? Ini depan ni, bagian depan kan? Okey, di sisi kita punya current, maka dia akan jadi begitulah. Begini arah dia. Boleh ya? Begini. Slow mo. Okay. Okay. Boleh ya? So, maka kalau kamu tengok pada atas, macam ni kan, kamu tengok pada atas, okay, if you look at from here kan, kamu nampak yang this magnetic field sebenarnya dia akan bergerak secara apa? Secara anti-clockwise. Kamu nampak kan? Okay, so this one dia akan bergerak secara anti-clockwise lah. Begini. Anti-clockwise. Okay, so this right hand grip rule sebenarnya we can use for straight wire or for circular. Okay, pun boleh juga sebenarnya. Okay, and then untuk solenoid pun boleh juga sebenarnya. Okay, so as long as kamu guna current carrying conductor, maka kamu boleh guna right hand grip rule in order to determine the direction of either magnetic field or the current. Okay, so kamu tengok sini kan dia punya ayat ataupun dia punya description untuk setiap case lah kan. Kita kamu ada straight CCCC, this one. Kita ada scalar coil CCCC, and lastly we have the solenoid lah. Okay, solenoid. So dia punya ni akan sedikit berbeza lah. Agak sedikit berbeza. Okay, itu untuk kita punya magnetic field kita. Okay, terus lukis supaya. Okay, let's go to the 4.2, magnetic field produced by current carrying conductor. Okay, so the first LO ialah you have to sketch the resultant magnetic field diagram at a point. Second one is determine the direction of B by using right hand rule. Yang ketiga ialah determine the magnitude of magnetic field of long straight wire, coil and solenoid lah. Okay, so kamu ada long straight wire, number one, and then kamu ada coil, kamu ada solenoid. Okay. Okay, so the first one ialah long straight wire over here. Okay, long straight wire. Okay, so kamu tengok sini kan, so cara untuk kita lukis magnetic field-nya ialah kita akan tengok macam mana. Let's say lah, kamu ambil contoh ini lah kan, contoh dia ialah ke atas, current is pointing upward, so kamu akan lihat this current from the top view lah. Okay, from top view ataupun aerial view kan daripada atas tu. So bila kamu tengok pada atas, sebenarnya current itu dia akan jadi apa? Dia akan jadi
out of the page ataupun masuk ke dalam mata kamu kan. Dia keluar daripada page atau dia keluar daripada kertas, dia akan pergi kepada kamu punya mata lah. Okay, so here kita akan cakap the current ataupun yes, the current is out of the page over here. Okay, so kamu akan ambil kamu punya tangan, kamu akan buat dia keluar daripada page. So kamu akan dapat dia punya magnetic field-nya ialah secara anti-clockwise. Okay, sebagai contohnya, okay, saya akan ambil contohnya macam ni lah. Okay, so ini ialah apa dia? Into the page kan. Okay, so for this one, into the page ini, so kamu akan ambil jari kamu, so kamu akan letakkan jari kamu ke dalam ini kan, ke dalam ini. Boleh faham kan ni? Okay, so kamu tengok sini kan, okay, if you look over here, dia susah sikit nak terangkan dalam guna apa, guna okay, this one lah, this is our magnetic field kan, macam tu. So kalau kamu tengok sini, this is our hand, okay, this is my hand kan, so kamu letak sini, dia ialah apa dia? Dia ialah apa ni? Into the page kan, okay, dia ialah into the page. So the current over here is into the page, so kamu akan buat macam mana? Kamu akan letakkan jari kamu masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam ini. Okay, so the current will be apa dia? Jadi begini lah. Jadi begini. Macam tu. Current tu, kalau kamu masuk ni into the page, maka dia akan jadi begini. So, the drawing akan jadi macam mana? Jadi begini lah. Macam tu. Okay. Into the page. Okay, begitulah. Okay, so this is how you draw the magnetic field for a straight wire. So into the page, maka dia akan jadi begini kan. Dia akan jadi secara clockwise. Boleh? Okay, so itu ialah untuk kita punya long straight wire. Okay, so here we have the equation for long straight wire. Okay, so the equation will be B equal to mu naught I over 2 pi r. B equal to mu naught I over 2 pi r lah. So here mu naught is equal to 4 pi exponent -7 Henry per meter. Okay, Henry per meter. That one we call as a permeability of free space. Okay, permeability of free space. Okay, itu untuk long straight wire. Yang kedua ialah kita ada circular coil. Okay, untuk circular coil over here, if you have two circular coil like this, okay, kalau kamu ada dua circular coil over here, bukan dua ni, satu je ni, salah pula. Okay, one circular coil di sini kan. Okay, so let's say lah this one macam ni. So this is your circular coil. Okay, kita akan anggap ini sebagai current masuk, ini sebagai current keluar. So the current will be flowing like this lah. Ini current kita. Okay, itu I kita lah. Okay, so apa sebenarnya yang kamu akan dapat ialah kamu akan ambil kamu punya kamu punya right hand tu. So kamu akan letakkan dia punya finger ni ikut arah current. Boleh, kamu akan ikut arah current macam tu. Okay. Kalau dia saya lukis Okay, sekali lagi. Just look at the camera. Okay, ini sekali lagi kan. Okay, this one. Okay, so kamu akan ikutkan this direction of the current over here.
Dia begini kan, dia begini. So kamu akan ambil kamu punya tangan, so kamu akan letakkan beginilah. Macam tu. Kamu akan letak begini. Dia ikut arah current tersebut. Your finger. Okay, your finger will follow the direction of current. Macam tu. Maka kamu akan dapat apa dia? Kamu akan dapat out of the page. Apakah itu sebenarnya? So that out of the page sebenarnya dia akan melambangkan apa? Akan melambangkan magnetic field at the center lah. Okay, magnetic field at the center. Dia akan jadi beginilah. Out of the page. Okay. Boleh. And then memang sebenarnya kita akan fokus kepada circular coil ini hanya kepada at the center of the circular coil sahaja. Kita akan fokus kepada itu sahaja. Okay, boleh faham Okay, so yang nampak ke sini kan? Okay, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi ini kita punya tangan, this one. So dia akan jadi out of the page kan di situ. Boleh faham? So that out of the page sebenarnya dia akan melambangkan magnetic field yang mana? Yang berada di tengah-tengah inilah. Yang berada di tengah-tengah. Yang berada di tengah-tengah. Apa ni? Berada di tengah-tengah inilah. Out of the page. Macam tu. Okay, so this one, kamu boleh kira equation apa dia? B equal to mu naught I over 2R lah. Okay, so ini kalau kamu ada one coil only lah. Ini adalah one coil. Okay, so kalau kamu ada banyak coil kan, so kamu ada gini, dia akan jadi gulung tempat yang sama sahaja gulung kan, maka dia banyak coil. So kamu guna equation B equal to mu naught Ni over 2R. Okay, this one for n-turns of coil. Okay, so kalau kamu ada banyak coil, so kamu akan darabkan dengan n lah, number of turn. Itu adalah kita punya magnetic field at the center of the circular coil. At the center of circular coil. Okay, satu untuk nombor 2. Nombor 3, kita ada solenoid. Okay, solenoid. Okay, so here for solenoid, how to draw the magnetic field of the solenoid. Okay, so for this one, kamu nampak sini kan? Okay, so kamu akan gunakan kita punya right hand grip dulu juga untuk menentukan arah north dan juga arah south lah. Okay, so macam mana sebenarnya kita tengok pada kita punya ni. Okay, sebagai contohnya, kita ada air kita is flowing downward macam ni. So sini jadi beginilah. Ke bawah. Ke bawah. 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 Okay. So yang wire yang bergulung-gulung ini, okay, kalau kamu ambil dia punya current tersebut, kamu akan letakkan pada bahagian finger juga. Okay, pada bahagian finger juga. Okay, maka dalam kes ini ialah kita punya finger yang ke bawah macam tu lah. Macam tu ke bawah. Okay, so bila dia ke bawah macam tu, maka dia akan jadi north pada bahagian inilah. Okay, akan jadi north. Dia akan melambangkan the direction of magnetic field. Inilah kan dia ya, direction of magnetic field. Okay, so here the magnetic field is pointing to the right. Okay, so bila dia keluar daripada solenoid ini, maka bahagian ini akan menjadi north pole lah, ataupun north side of the solenoid. Okay, so untuk solenoid ini kita ada dua equation. Pertama ialah mu ni, okay, B equal to mu naught Ni. Okay. Okay, mu naught Ni. Okay, so N yang kecil ini melambangkan N besar bahagi L lah. Okay, N besar bahagi dengan L. Okay, ataupun ini semua ialah untuk center bahagian tengah-tengah ini. Bahagian sini. Okay. So kalau lah kamu ada magnetic field dekat bahagian ujungnya, kamu guna equation half mu Ni. Half mu Ni. Okay, boleh itu untuk equation for straight wire yang pertama. Kedua ialah circular coil. Ketiga ialah solenoid. Okay, solenoid.
Okay, let's go to the example. Okay, two long straight wires are placed parallel to each other and carrying the same current I. Sketch the magnetic field line pattern around both wire. Okay, so here kamu boleh anggap, kamu boleh cakap yang, okay, let's say, for the first part ialah when the current are in the same direction. Okay, so let's say kita akan cakap dia punya current ialah beginilah. Dia punya wire sorry. Okay, parallel wire and then same direction. Okay, dulu ni ke atas. Okay. So, sekarang ni ya, dia minta apa dia? Minta kamu lukiskan magnetic field line pattern around both wire. Okay, so kamu tengok pada wire pertama ini, dia akan pandang ke atas kan, maka dia akan jadi magnetic fieldnya ialah beginilah. Okay, ni pun sama juga, dia jadi begini. Okay, so lah kalau kamu pandang this one, okay, if you look at this wire from the upside, dari atas, okay. Okay, maka kalau kamu akan nampak sebenarnya dia punya magnetic field ni ialah beginilah kan. Ini kita punya current, dia ialah out of the page. Current out of the page. Okay, so magnetic field yang pertama dia akan jadi begini kan. Kamu pandang pada atas dia akan jadi begini. Okay, jadi begini. Okay. So untuk yang warna yang sebelah kanan ni pula pun sama juga, dia akan jadi apa tu? Akan jadi out of the page sama juga. Dia akan jadi begini juga lah. Benda sama. Okay, maka dia akan jadi begitu. Okay. So kalau kamu tengok sini kan, kalau kamu fokus pada bahagian ini kan, okay, at the center of the wire over here, dapat sini kan? Okay, kamu akan nampak yang sebenarnya, okay, wire yang ni. Wire yang sebelah kiri ini, dia akan ada magnetic field-nya pada bahagian tengah-tengah ni ya. Tengah-tengah ni, magnetic field-nya ialah ke arah atas. Okay, and then yang bawah ni pula, yang di sebelah kanan pula, dia ada magnetic field-nya ialah ke arah bawah. Ni kan. Mana ni? Bawah. So sebenarnya dekat tengah-tengah ini antara these two, between these two conductor or wires, kamu nampak sini kan sebenarnya dia ada dua magnetic field, satu ke arah atas, satu ke arah bawah, which is dia berlainan lah. Maka at some point sebenarnya dia boleh cancel off lah di sini. Boleh cancel off di sini. Okay. 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 So untuk kes yang kedua ialah kita akan cakap the current in the wire in opposite direction. So maksudnya apa? Kita akan cakap yang okay, satu wire akan ada ke arah atas, another one dia akan jadi ke arah bawah. Gitu. Okay. So kalau kamu tengok sini kan, okay, kalau kamu tengok dia punya from the top view, okay, kamu tengok ni pada top view kamu sini, kamu akan nampak yang okay, kamu nampak yang sebenarnya magnetic field-nya ialah satu into the page. Okay, the other one ialah out of the page. Gitu.
Astagfirullah. Satu into the page, yang ini into the page, okay. Yang ini out of the page, salah pula. Out of the page, yang sebelah kiri out of page, yang sebelah kanan ialah into the page. Macam tu. Okay, so kalau kamu tengok dia punya magnetic field-nya, okay, magnetic field untuk yang out of the page ni ialah dia keluar, maka dia akan jadi beginilah. Okay, anggaplah yang sebut ni bulatan yang bagus lah. Okay, walaupun tak pernah bagus ni. Okay, and then yang ni pula dia akan jadi apa? Dia into the page kan, maka dia akan jadi into the page, akan jadi beginilah. Arahnya ialah dia akan jadi dia akan jadi Okay, so jadi clockwise, yang ni anti-clockwise. So what happen in the middle of the wire, between the wire, kamu akan nampak yang semua magnetic field-nya akan pointing upward lah, semuanya upward. Maka dia akan semakin kuat. Okay, itu ialah untuk cara melukis kita punya magnetic field line. Okay, let's go to one question. Okay, the first question, example number 2. A circular coil, a diameter of 4 cm carries a current of 0.5 ampere. So this one kita punya circular coil kita, dia punya ni ialah 4 cm. Maka R kita ialah 2 cm lah kan. Okay, ataupun 0.02 meter. Okay, dia punya I-nya ialah 0.5 ampere. Okay, so what is the equation for circular coil? Okay, B equal to mu naught I over 2R. Okay, mu naught I over 2R lah. Okay, so 4 pi times 10 power of 97. I kita ialah 0.5. Kita punya R kita ialah 0.02 lah. Okay, so here kamu akan dapat the answer will be apa tu? Cuba kira seorang. Okay, so kamu dapat seperti yang jawapan diberikan tu lah kan. Kamu akan dapat 1.57 darab 10 kuasa negatif 5. Dia buat 1.57 darab 10 kuasa negatif 5 Tesla. Okay, for this yang dapat syntax error, okay, dapat syntax error tu, saya rasa kamu terus saja masuk dalam kalkulator macam ni kot. 4 pi E negatif 7. Nah, siapa yang masuk macam ni, ini akan memberikan syntax. Okay, so untuk kamu nak selesaikan ni, kamu kena buat manual lah. Manual kamu buat 4 pi times 1 exponent negative 7. So this one kamu boleh buat macam ni. Okay, instead of macam ni lah, macam ni dia akan jadi salah. I'm not sure kalau kamu boleh boleh bracket kan. Saya rasa macam tak boleh bracket rasa sebenarnya. Dia memang jadi jadi syntax error lah. Okay. 4 pi. Okay. Tak boleh syntax tak boleh tulis macam tu lah. So kamu kena pastikan dalam kalkulator kamu beginilah 4 pi times 1 exponent negative 7. Okay, settle untuk nombor 2. Nombor 3, a 2000 turn solenoid of length 40 cm and resistance 16 ohm is connected to a 20 volt supply. Find the magnetic flux intensity of the midpoint of the axis of the
solenoid. Okey, maka sini diminta center lah kan, midpoint means ialah center, maka kamu guna equation B is equal to mu naught and I, mu ni kan, ataupun B equal to mu naught and I over L lah, over L. Okey, maka di sini dia akan menampak lah, dia bagi resistance, dia bagi potential difference, maka obviously kamu guna equation V equal to IR untuk mencari nilai I ni berapa lah. Okey, maka sini kamu akan dapat I is equal to V over R equal to V ialah 20 volt bahagi dengan 16. So kamu akan dapat berapa tu? 5 bahagi 4 berapa? 1.25 kah? 1.25. Okay, so 1.25 ampere. Okay, so use this equation, kamu akan guna 4 pi times time power of 97. N kita ialah 2000, banyak. I kita ialah 1.25. Kita punya L kita ialah 0.4. Okay, so what is your B? Boleh kirakan 7.85 exponent negatif 3. Okay, 7.85 exponent negatif 3. Okay, boleh kira lah situ. Okay, soalan B ni soalan A Okay, soalan B pula diminta a solenoid 1.3 meter long carries a current of 8 ampere. The magnetic field inside the solenoid is 23 millitesla. Okay, magnetic field ada maksud pun nak explain. Ada ke atas ni, Tesla. Okay, magnetic field dia punya unit ialah Tesla Tak ada kat sini kan. Over here lah, sini lah, dia beritahu sini. Okay, so nampaknya dalam nota ni dia lupa nak mention secara spesifik pasal magnetic field Okay, this one, kamu sini kan, this magnetic field dia punya simbol. Okay, simbol magnetic field, dia punya magnetic field. Okay, simbol P, dia punya unit ni ialah Tesla. Ya. Peppa Pig. Ambil remote. Bagi dia remote. Give me the remote. Ya, ni. Di mana? Okay, Tesla tu Okay. So lupa nak mention pasal benda ni lah. Okay, so magnetic field simbol ialah B, dia punya tu ialah Tesla. Okay, maka untuk soalan ini, okay, kamu kata sebagai Tesla lah. Okay, 23 milli Tesla, find number of turn of solenoid. So here macam biasa pun sama juga, use the same equation. Apply and find the number of turn lah, N besar itu. Okay, so I guess for this part is not really difficult. Okay, melainkan macam soalan nombor 5 ni lah. Okay, nombor 5 ni dia ni, sekejap. Ni apa ni? What is it? Okay, tak apa ni, tak ada apa ni. Okay, nombor 5, two long straight wire parallel with wire are 20 cm apart and each wire carries a current of 10 ampere. Find the method and direction of the magnetic field at a point midway between the wire if the current are in the same direction, in the opposite direction. Okay, tengok soalan yang pertama. Okay, kamu ada two straight parallel wire. Okay, so let's say this one, kita punya wire. This is wire. Okay, maka untuk soalan pertama ni cakap same direction kan. Okay, maka kamu nampak sini ialah dia punya, diminta cari apa dia? Midway kan, midway. So dia minta jadi tengah-tengah ni lah. Midway. Okay, so jarak antara wire 1, okay, let's say this is wire 1, this is wire 2. Okay, so jaraknya ialah, ini ialah akan jadi 0.1 meter. This one also will be 0.1 meter. Sama sahaja. Okay. Okay, so nak senang cerita kita akan gunakan kaedah pandangan daripada atas. Okay, so kedua-duanya akan jadi off the page lah. Jadi keduanya ialah out of the
page. Okay, so kalau kamu buat dia punya in the midway over here. Okay, so kamu buat satu bulatan sini. Akan besar. Okay, off the page, maka dia akan jadi macam ni lah dia punya matte film ni. Okay, untuk yang ini. Yang satu lagi tu, saya akan buat merah pula. Saya akan bezakan. Okay, ni midway ya. Ni medium. Okay, terus tu. Okay, so here at the end, kamu nampak sebenarnya yang merah ini akan jadi ke bawah. Okay, yang hitam ini akan jadi ke atas. Okay, so ini yang kita anggap sebagai B1 because it came from Y1. So this one sebagai B2 because it came from the Y2 lah. Okay, so kalau kamu tengok sini, kamu akan dapat yang okay, total B at midway okay, equal to okay, apa dia? B1 minus B macam tu. Okay, so apakah equation untuk B1? Okay, mu naught I1 over 2 pi R1 minus mu naught I2 over 2 pi R1. So, memandangkan I1 is equal to I2, R1 equal to R2. So, apa yang berlaku sebenarnya this one you boleh cancel off lah. Dia akan jadi equal to 0 kan. Sebab nilai ini sama dengan yang sebelah ni, maka dia akan jadi totalnya ialah kosong Tesla. Begitu. Okey, itu untuk nombor 5. Nombor 5. Nombor 6. Okey, nombor 6 dia sedikit bertukar, dia ialah in the opposite direction kan. Okey, macam kita lukis tadi tu. Okey, maka satu dia akan jadi into the out of the page. Okey, let's say this is midway dia dengan ni. Okey, ni midway dia lah. Okey, so jadi ini adalah ke atas, dia jadi ke bawah. Okey, so kamu ada pula out of the page, sorry, into the page. Okay, ni adalah into the page. Okay, so midway nya ialah begini. Saya ingat sebelah. Ambil ni. Ambil. Okay, so what happen here, kamu akan nampak ini akan jadi into the page, jadi ini ialah ke bawah, ini akan jadi ke atas. Okay, so both of the magnetic field is pointing upward, so kamu akan dapat one resultant magnetic field lah, yang mana kedua-duanya akan tunjukkan ke arah atas kan. So kamu akan buat ini totalnya ialah okay, B1 plus B2 lah sebab dulu ke arah atas. B1 ni ialah mu naught I1 over 2 pi R1 plus mu naught I2 over 2 pi R2 lah. Okay, so you can just substitute the value in this equation, then you can get the answer for this one. Okay, so I think that's all untuk hari ini. Nombor example 6 ni kamu cuba boleh buat sendiri lah, cuba buat sendiri dahulu. Okay, whenever you have a problem regarding to this example 6, boleh beritahu saya. Okay, so that's all untuk hari ini. Okay, kita akan berhenti pada 4.2 sahaja. Next class kita akan bersambung dengan 4.3. Okay, 4.3. So before we stop today, okay, please fill this attendance. Ambil attendance ini. Okay, sila isikan attendance ini dahulu. Okay, sebab kita habiskan, sila isi attendance dahulu. And then, kalau kamu dah isi, boleh keluar. Okay, saya akan hentikan recording sekarang. Jumpa lagi pada